Okay, so hari ni kita akan kita ada last wow lah hari ni ya. Iaitu tajuk apa? Electromagnetic induction. Okay, ingat lagi tak? Dah cuti raya kan hari tu? Makan banyak kuih raya, ketupat lemang semua. Okay? Okay tak semua? Okay, chapter ni ramai kata susah kan? So, sebenarnya tak susah mana pun. Okay, and then chapter ni banyak menyumbang, antara chapter yang banyak menyumbang markah. Iaitu berapa markah? Nak tahu tak berapa markah chapter ni? Apa? Tahu tak? Markah dia adalah 10 markah. Banyak tak? Tapi chapter ni sebenarnya tak susah mana pun. Ramai menganggap chapter ni agak susah kan? Tapi sebenarnya awak kena faham betul-betul konsep. And then formula semua dah di dalam list of formula. Just guna saja. And then okay, cepat sikit siapa lagi kat luar tu? Cepat. Sudah mula ni. Okay. So tak penuh pun di K3 ni kan? Sebab ramai tak balik lagi kan? Betul tak? Ada tak balik lagi. So dekat Meet pun ada beberapa orang sahaja. Berapa orang? Baru 54, 50 orang. Okay, siapa lagi dekat Meet ni? Kamalia pula. Melissa ada tak? Dia dengar tak suara saya? Yang dekat dalam Meet? Okay semua? Dengar ada. Okay, cerita saja ya. Okay, saya tak ada masa. Okay, topik ni kita lihat konsep discussion dulu iaitu magnetic flux. Okay, magnetic flux ini apa dia sebenarnya? Okay, simbol dia adalah simbol ni, Phi. So dia adalah scalar product between the magnetic flux density ataupun B ni apa? Magnetic field strength with the vector of area A. So ramai yang ambil mudah dengan formula flux ini. Okay, so formula flux ni adalah vector, the vector product between B dan A. So B tu apa? Magnetic flux density ataupun magnetic field strength. Okay, dan sorry bukan vector product ya, dot product, scalar product. Scalar product di antara B dan A. So bila scalar product akan dapat BA cos theta. So theta yang paling penting yang kena faham, konsep theta ini apa? Dia adalah angle between direction bagi B dan A. So A tu apa? Okay, A tu apa kelas? A adalah area of the chord yang perpendicular ataupun normal. Kita panggil dia normal ataupun vector area. Vector area yang normal. Contoh kalau kita ada surface macam ni, normalnya ke mana? Ke atas. So ini adalah vector area. Area of the chord adalah yang perpendicular dengan surface. Contoh, kita ada contoh kat sini. Contoh. So yang direction B ni yang warna biru, direction B. And then ni adalah plane of the chord ataupun surface area. Jadi step yang awak kena tahu, awak kena tentukan dulu direction bagi B dulu. Tentukan direction bagi B and then lukis direction bagi A. A ni yang perpendicular dengan surface. And then theta ni adalah angle antara A dan B ini. Faham tak? Area ataupun normal dengan B. So ni theta yang akan masukkan dalam formula ini. Okay? Okay, untuk yang case yang kedua ini, okay, ni adalah surface area dia ataupun plane membuat sudut berapa degree dengan B. Ni plane dengan B adalah perpendicular. So ni plane dengan B, perpendicular. Tapi kita nak yang sudut ini. Sudut ni berapa degree kan? Kita nak sudut apa? Antara vector area ataupun normal. Kita kena lukis normal. So bila awak nak apply formula ni, awak kena tentukan direction bagi apa? B kat mana? A kat mana? A tu normal je. Jadi berapakah sudut antara A dengan B sekarang? 0 degree. Jadi theta adalah 0 degree. Jadi flux will be apa? BA cos 0. Cos 0 berapa? Cos 0 berapa kelas? 1 kan? Cos 0 1. Jadi flux ni akan jadi apa? BA. BA nilai yang apa ni? Siapa tahu? Kalau BA saja bermaksud apa? Flux tu adalah maksimum. Dia adalah nilai yang maksimum. Bermaksud, okay, magnetic flux ni adalah sama, sebenarnya dia adalah sama dengan B. Cuma spesifik sikit.
Maksudnya B yang lalu dekat area. So maksudnya banyak tak B yang lalu dekat area ni? So maksudnya the number of magnetic field line yang lalu dekat area ni banyak. So maksudnya maksimum lah. Okay? Untuk kes ini pula, area dia ataupun plane dia parallel dengan B. Jadi awak tahu dah direction bagi B ke arah kanan. So awak kena lukis direction bagi area. So area perpendicular dengan surface. So sudutnya adalah 90 degree. Jadi cos 90 berapa? Kosong. Kosong. Okay, good. Bila kosong bermaksud flux akan jadi apa? Minimum ataupun kosong. Flux kosong. Iaitu minimum. Kan? So minimum tu maksudnya apa? Tak ada pun B yang lalu dekat area ni. So daripada definition ni adalah number of magnetic field line that pass through an area, itu maksud flux. Okay? Definition lain adalah number of magnetic field lines yang lalu dekat area ni dikenali sebagai flux. Dia sebenarnya sama dengan B. Cuma dia spesifik. Dia lalu dekat area. Okay. Ini flux. Unit dia apa? Tahu tak unit bagi flux? Weber. Unit lain apa? Apa unit lain bagi flux? Nampak tak? Nampak? Okay. Weber. Unit dia. Unit bagi flux adalah Weber. Selain unit Weber apa? Awak tengok kat sini. B dengan area. B unit dia apa? B apa unit B? B. Tesla. Area? Meter square. So dua unit bagi flux sama ada Weber ataupun Tesla meter square. Betul? Okey, apa beza antara magnetic flux linkage ni? Okey, simbol dia beza ya. Yang tadi ni simbol V. V ni dia sengit sikit. Yang ni magnetic flux linkage. Linkage tu maksudnya apa? Dia adalah number of magnetic field lines passing through the n turns. Bila ada banyak turns ini, okey, dekat area tersebut, okey, dikenali sebagai magnetic flux linkage. So dia juga adalah total magnetic flux. Okey, jumlah magnetic flux yang lalu dekat area ni kita tambahkan je lah. Maksudnya dia lalu dekat dia lalu dekat turns tu kita darabkan lah. So formula ini and then kita darabkan saja dengan n. PA cos theta n dan number of turns. Okey. Total magnetic flux ni sama tak maximum flux? Sama tak kelas? Maximum flux dengan total magnetic flux sama tak? Tak sama ya. Maximum flux maksudnya flux B yang lalu dekat area ni banyak. Maksudnya bila sudut dia 0 degree. Itu adalah flux maximum flux. Total ni bermaksud jumlah flux yang lalu dekat kita jumlahkan sebab ada number of turns kan. So dia adalah total magnetic flux ataupun flux linkage. Dia link dekat setiap turns tersebut. Okay? Boleh? Ataupun kita just tulis macam ni pun boleh. Yang ni dia bold sebenarnya ni bold. Tapi kita biasa tulis macam ni, flux linkage. Ataupun NC inilah flux linkage. Okay, ni dah clear ya? Faham kan? Kalau soalan nak cari, nak tentukan flux ni, awak kena tentukan apa dahulu? Direction B dan lukis direction A. Dua step yang awak kena tentukan. Sebab tak boleh guna terus sudut yang diberi. Kerana diberi sudut tu antara apa dengan apa. Kita tahulah contoh. Setiap contoh ini. Cuba tengok contoh ni. Okay. So dia kata apa? Plane view of a circular coil placed in a magnetic field strand. Okay. So first step kena keluarkan information. Okay, ada B, keluarkan B. Area dalam centimeter square, tukar jadi meter square. Semua tahu kan? Daripada satu lagi kan? Centimeter square kepada meter square kena darab sebelah negatif 4. Okay? And then, apa lagi diberi? Itu saja kan? Dua info diberi and then soalan pertama magnetic flux. Simbol dia apa? Yang saya ingat ni. And then, through the coil when the position of the coil is shown. Coil dia macam ni. Okay, and then kedua, magnetic flux linkage. Simbol dia yang besar ni lah ataupun macam ni lah. Kan, flux linkage. Okay, so macam mana nak tentukan flux ni? Kita nak gunakan formula apa tadi? BA cos theta. So first step tadi kena buat apa? Ingat lagi tak? Tentukan direction bagi B dan A. Okay, so maksudnya daripada sini awak tentukan B arah mana? Tengok, dia tak bagi pun arah B. So awak kena tentukan sendiri. Arah mana? Not ke arah dia ke kanan. Okay, kan arah
area pula. Jadi lukislah arah B awak ke arah kanan. Okey, arah B ke arah kanan. Ni arah B. Okey. Area. Tentukan arah area pula. Ni plane dia macam ni. Perpendicular ke arah kanan juga. Pandai. Faham tak? Normal kan? Dia perpendicular dengan plane. Jadi berapakah sudut dia? 90. Kosong. Kan? Dah tahu tu sudut, baru kita apply formula flux yang tadi tu BA cos kosong. So maksimum tak flux ni? Maksimum. Jadi gantikan tak? Flux sama dengan good, pandai. Okay, maksimum. Jadi gantikan saja apa jawapan dia. B awak dah keluarkan. And then area. So cos 1 sudah dapat jawapan berapa? Berapa? Siapa yang dah kira cepat? Berapa jawapannya? Dapat tak? 4.8 darab 10 negatif 4 unit Weber. Okay? Weber. Okay. Next, kita nak cari magnetic flux linkage. Kita nak apply formula magnetic flux linkage yang ni. Ataupun flux linkage kan? Okay, formula dia apa tadi? NBA. Yang ni kan? Yang ni, betul. Tetapi awak kena tentukan sudut tadi. Sudut dia macam mana? Okey, dia kata apa? The rectangular coil has 60 turns. So sekarang info terbaru dia beri apa? And dia 60. And then plane. Max angle 60 degree dengan magnetic field. So plane membuat sudut 60 degree. So maksudnya sekarang lukis dulu direction bagi B. Okay, awak lukis dulu B yang sama arah dia. Arah B ni. Jadi plane sekarang ni dia rotate 60 degree. Apa yang akan dia rotate? 60 degree dengan arah B. Faham? So maksudnya plane dia macam mana kedudukan dia? Macam ni dah kan? Betul tak? Sudut dia adalah 60 degree. So normal dia ke mana pula? Perpendicular lah. Betul tak? Dia ni. Lukislah normal dia. Vector area dia. So berapakah theta dia? 90 tolak 60. Kena tolak. Okey? Berapa? 30. Okey? Baru kita apply flux linkage tu. And BA cos theta. Jadi M dah ada 60, betul? B yang sama 1.2 area 4 darab 10 negatif 4 cos 30 degree. Okay? So akan dapat jawapan dia berapa? Siapa yang nak kira? Yang di ni? Berapa? 0.0249. 0.0249 Weber ataupun kita buat 2 decimal point ataupun kita buat eksponen ni, biasa kita buat eksponen kan 2.49 darab 10 negatif 2 Weber, betul? Okey? Boleh faham? Okey, kita dah settle untuk konsep yang pertama. Okey, kita akan lihat konsep yang kedua adalah ni yang student selalu ni okey, dia macam rasa macam susah kan? Okey, sebenarnya tak susah mana pun. Tapi awak kena faham, awak tengok balik dia ni outcome untuk induce MF ni. Okey. Mana? Yang ni. Nampak tak? Subtopik 2 ni awak kena explain induce MF by using Faraday's experiment. State. Yang ni dah tak masuklah state ni kan. Definition lah kan. Okay, and then ni state. Ini kena tahulah state and use length law to determine direction of induce current. Tentukan direction ni yang penting. Okay, and then derive. Derive ni kena tahu juga. How to derive induce MF in a straight conductor. Formula memang ada dalam this. Macam mana nak derive? Sebenarnya tak susah mana pun nak derive. Okay. Basically kita gunakan konsep Faraday's law ini. Iaitu apa dia? Faraday's law cakap apa? The magnitude of induced MF. Ni adalah simbol bagi induced MF. Okay. Is proportional to the rate of change of the magnetic flux. Tadi kita baca flux saja kan? Kalau dia kata rate of change. Rate tu kita ada kaitkan dengan masa.
Change tu maksudnya flux final tolak flux initial. Itu maksud change, perubahan flux. Bila ada perubahan flux akan menghasilkan induced EMF. Bila ada induced EMF akan menghasilkan induced current. So negatif ni adalah Lenz law. Nak oppose. Negative sign indicates that the direction of induced EMF oppose the change of magnetic flux producing it. So maksudnya dia nak kekalkan balik lah. Dia oppose the changes, tak nak changes. Okay. Jadi daripada definition ini, mesti ada perubahan flux. Baru rasanya induced EMF. Ataupun induced current. Okay. Contoh kita ada beberapa case kat sini. Straight conductor. Nampak tak? Kita apply Faraday's law ini. Kita nak dirah saja kan? Nak dirah. Kita apply Faraday's law. Okay, nampak tak ni straight conductor. Straight conductor dia bergerak. Okay, bila dia bergerak, dia akan cutting magnetic flux ni. So dia berubah lah kan? Flux ni berubah. Ataupun area dia berubah. Dia bergerak, area dia berubah. Okay, sebab flux ada kaitan dengan area dA cos theta. Okay, sebab flux ini dia juga macam mana nak change the magnetic flux ini? Change tu sama ada dia berubah N yang berubah, surface area yang berubah, B berubah ataupun angle dia berubah. Okay, so untuk case ini yang berubah adalah area ataupun dekat. So ada perubahan. Okay, daripada sini, kat sini nampak tak area dia yang dibuat kat sini? L, distance yang dilalu. L adalah length by conductor, ni X dia distance yang dilalu ni. Dia dah buat satu macam satu loop kan? Satu rectangular loop ni. So dapatlah satu area sini. So area adalah L darab X. Area adalah L darab X. X ni adalah area. Area. Betul kan? Betul tak? Betul tak? Jadi kita BL ni kita keluarkan sebagai constant. So kita dapat dx over dt ni adalah velocity. So dapat formula ni. Derive dia. Cara nak derive formula untuk straight conductor. So akan dapat formula ni BLV sin theta. Okay. So theta ni apa pula? Theta ni apa? Theta adalah angle di antara apa dengan apa? V dan B. So saya tak tulis tu. Theta adalah angle antara, so kat sini saya ada kat sini dalam learning outcome pula tak ada apa. Theta adalah angle antara V dan B. Okay. And then nak tentukan direction. Untuk case ini awak kena tentukan direction bagi induced current. Ni penting ya. Kita gunakan Fleming right hand rule. Macam mana? Kita gunakan tangan kanan. Okay, saya dah tunjuk kat sini. Ni just tangan kanan ni maksudnya awak punya thumb menunjukkan direction bagi velocity. First finger, yang ni B. Tangan kanan dia kat tangan kiri. B direction bagi first finger, dari tunjuk awak direction bagi B. Current yang second finger. Okay, jadi kat sini awak kena buat macam mana? Tengok saya ni, tengok ni. Tengok macam ni. Arah velocity ke arah mana? Ke arah kanan. Nampak tak ke arah kanan? B masuk. Nampak tak B tu masuk. Nampak tak masuk ke dalam paper ini. So current dia ke atas. Boleh faham tak? Ini sekarang kat sini, sorry. Ini sekarang kat sini akan jadi ke atas. Boleh faham? Yang di mid boleh faham tak? Kita gunakan BI. Ada soalan ke? Okay, semua boleh? VBI. Okay. Okay. Sebab ini untuk conductor, dia special sikit. Sebenarnya boleh juga gunakan right hand rule yang ni, tapi saya untuk case conductor ni senang kita gunakan VBI ni. Okay, VBI. Kalau chapter 4 kita belajar FBI kan cari force. Yang ni kita guna tangan kanan, VBI. So direction induced current dia adalah ke arah atas. Jadi circuit ni sebenarnya akan menghasilkan induced EMF tu ke arah atas lah. So dia sebenarnya boleh jadi macam ni. Okay, jadi dia punya circuit akan jadi, so dia akan menjadi satu macam bateri lah. So ni direction bagi induced current dia ke atas. I induced, lalu macam ni. So clockwise ke anti-clockwise ni? Anti-clockwise kan? So maksudnya yang higher potential tu, biasa seorang tanya yang mana higher potential. Dia dah bagi dah P dengan Q kat sini. So direction dia akan from Q to P, higher potential adalah P.
Yang kat atas ni sebab tengok direction sekarang macam ni kan. So kat sini akan jadi positif, so maksudnya hypotenuse kat sini. Sebab direction induced EMF pun ke atas, daripada positif, daripada negatif ke positif, so current lalu daripada positif ni. Boleh? Boleh semua? Nanti kita akan apply. Okay? Okay. Yang ini plug coil pula, sebenarnya sama juga nak derive. Awak just gunakan formula flux sama dengan BA cos theta, and then theta ni always perpendicular. Bila perpendicular bermaksud ni untuk coil. Coil, contoh coil macam mana? Contoh coil yang bulat macam ni kan? Belum kan, belum ataupun untuk bulat ni. Jadi biasanya magnetic field dia always perpendicular dengan plate. Ni plate, dia masuk kan? Perpendicular kan? Jadi dia punya normal akan sama arah dengan B lah. So sudut dia sentiasa 0 degree. Arah B, arah ni normal awak kan? Normal ke arah kan atas ataupun ke dalam. B pun awak ke arah masuk. So sama arah normal dia. Jadi theta dia 0 degree. Sebab kat sini senang saja sebab dia BA saja, and then kita lihat yang mana berubah. Dia boleh ini change in B, so kita guna NA dB over dt. Ini change in area, dA over dt. So konsep yang sama kita ambil daripada formula flux sama dengan BA. Faham tak? Nak derive dia tak susah mana. Okay? So kita lihatlah coil ni yang mana berubah, sama ada B ataupun area berubah. So kita apply formula ni. Okay, and then untuk rotating coil pula, ini, okay. Okay, ni formula bagi rotating coil. Okay, jadi theta ni dalam list of formula dia beri theta tu sama dengan omega T, formula omega T. So kita just guna theta saja. So theta tu adalah angle di antara, sama je macam tadi, flux tadi kan, antara B dengan area. So maksudnya antara normal dengan B. So bila dia rotate, kalau awak lihat sini kedudukan yang awal ni, okay, arah B ke arah kanan kan, normal dia pun arah yang sama dengan B. So sudut dia 0 degree. So bila kosong, awak ganti kat sini, awak dapat sin 0, 0. So inilah dia kedudukan indeks MF akan jadi 0. And then dia rotate, contoh dia rotate clockwise lah, rotate clockwise. Okay, so kedudukan dia dah jadi kat sini. So sekarang normal dia ke atas, sudut dia akan jadi 90 degree. So bila 90 degree sin 90 1. So dapat, that's why dia akan dapat maksimum. Nampak tak? Yang dia maksimum bila kedudukan plate parallel dengan B. And then dia rotate lagi, so kedudukan dia akan jadi kat bawah macam ni. So sekarang dia punya normal ke arah sini. Tadi normal dia ke sini kan, A dengan B. Yang ni dia rotate, so A kat sini, B ke kan, B yang ni kan. So that's why 90 degree. So dia rotate, dia akan dapat satu sinusoidal. So akan menghasilkan AC voltage. EMF ni adalah voltage. Okay? Alright, ini formula untuk rotating coil. Okay. And then yang ni, yang flowchart ni untuk menentukan direction bagi apa? Induced current. Okay, ni okay? Boleh ya? Nanti kita lihat soalannya. Okay, ni. Direction bagi induced current in conducting loop. Loop. Yang mana? Yang ini lah. Yang ni. Nampak tak? Yang ini sebenarnya kita boleh jadikan loop juga. Nanti awak pening pula kan? So yang ni kita guna BBI. So yang ni conducting loop, yang ini coil. Okay? So yang ini kita lihat ada tak perubahan. Kita lihat kat sini. Yang pertama sekali awak kena tahu ada tak perubahan flux. Kalau tak ada, tak akan menghasilkan induced current. Kalau ada, kita lihat. Kalau dia flux tu increase, kita nak oppose kan, oppose changes, loop tu akan menghasilkan, akan create induced magnetic field yang opposite direction dengan magnetic field yang asal. Kalau dia decrease, dia nak oppose, dia akan loop tu akan hasilkan induced magnetic field yang sama arah. Kan? Okay. So and then kita akan gunakan right hand grip rule lah untuk tentukan direction bagi current. Okay. Yang ini loop kan? So yang ni apa? Solenoid. Jadi contoh solenoid asalnya sebenarnya kalau awak sebenarnya ini dah jawapan dah, tapi sebenarnya asalnya solenoid ni tak ada apa-apa. Kan?
Apa yang berlaku bila magnet ni menuju move towards ke arah solenoid ni. So apa yang akan berlaku ke atas solenoid ni? Dia akan mengalami pertambahan flux. Kan tadi daripada definition bagi ni, Faraday's law, induced EMF terhasil bila ada the change in magnetic flux. Sama ada flux tu bertambah ataupun flux tu berkurang. Change di flux ni adalah flux final atau flux initial. Adakah flux final bertambah ataupun flux dia berkurang. Itu maksud dia. Okay, so kat sini kita lihat ada pertambahan flux. So apa yang akan berlaku? Solenoid ni akan menghasilkan the opposed changes. The opposed changes akan create magnetic field yang repel dia balik. So akan gunakan apa nama ni? Right hand grip rule. Jadi yang right hand grip rule ni, tangan awak ni genggam. Yang ini direction bagi N tu adalah direction bagi B. Direction bagi B from not to south kan? Ni kan di south. Tangan awak ni N, belakang ni south. Faham tak? Ni not N, not ni south. So ni B, arah B. Okay, so dah akan opposite lah. Ni arah B dia ke kiri. Ni arah external B tu ke arah, ni external B tu arah kiri. So dah oppose, dia akan wujud B ke arah kanan. Nampak tak? B tu ke arah kanan. Nak repel balik. Okay, senang cerita. Kalau sini N datang, dia akan repel balik N. So bila N, maksudnya tangan ni akan ke bawah lah. So jadi current yang terhasil ni, genggaman ni nampak tak ni? Ni arah current. Faham tak? Jari awak ni arah current. So current yang terhasil akan jadi apa? Clockwise kan anti clockwise ni? Anti-clockwise. Sama juga yang ini. Kalau S datang, dia akan wujud S. Bila wujud S, tangan awak akan jadi macam ni. S yang bahagian belakang ni S. Ini S, ini N. Nampak tak? Jadi yang ini awak punya current. So current jadi ke atas. Nampak tak? Yang ni current dia ke bawah. Ni current dia ke atas. So dia akan jadi macam satu loop kan. So akan jadi apa? Current kat sini. Induced current dia akan jadi clockwise. Ini anti-clockwise kan? So ni adalah I induced lah. Okay, ni I induced. Okay, faham tak? Ni kalau solenoid, N datang, dia akan repel balik. S datang, dia akan jadi S. Ini senang, tak ada masalah. Okay, kalau dia move away, dia terbalik. Move away, flux akan kurang. Jadi, move toward, flux bertambah. Yang ni move away, so flux kurang. So dia nak tambahkan balik, dia akan menghasilkan S lah. Nak attract balik. Okay? So sebenarnya ini arah B, ni arah tadi arah B ke sini kan? Nampak tak? Dia akan repel arah dia ke sini. Yang ini arah mana tadi sih? Arah B kan daripada rendah ke besar, arah B ke mana? So dia akan same direction. Kan ni arah B ke kiri, so dia akan wujud arah B pun ke arah sama arah. Betul tak? Kalau decrease, ni flux decrease. So senang cerita kalau N, dia move away, dia akan attract balik jadi S. Faham tak? Kalau S, move away, dia akan jadi N kat sini. So awak gunakan tangan ni, so current, ni arah B, ni arah B, so maksudnya arah N lah ni. B dengan S sama lah. So maksudnya arah B ke kiri, so ni awak punya current. So I dia ke atas, so akan jadi clockwise. Yang ni awak buat tangan macam ni. So current dia ke bawah. Okay, current dia ke arah bawah sekarang. Okay, nampak tak perbezaan dia? Current yang lalu kat sini berbeza, tak sama ya? Induced current dia. Okay, boleh? Okay, so kita cuba satu soalan yang berkaitan dengan ini. Kita lihat. Okay. Yang ini, kita ada dua coil. Sama kan konsep tadi kan? Tadi magnet dengan coil. Yang ini coil dengan coil yang bersebelahan. Okay. Lepas tu dia kata apa? Coil X connected in series dengan bateri. So bila ada bateri, apa yang faham? Bila ada bateri maksudnya akan supply apa? Bateri supply apa? Voltage. Lepas tu bila voltage akan menghasilkan current lah kan? Betul tak? Okay. And then coil Y ni tak ada apa-apa. Tak ada pun
bateri. So maksudnya dia tak ada power supply pun kat sini. Sini ada power supply. Okay. Jadi soalan pertama, draw an arrow inside coil X to show the direction of the magnetic field in coil X when the switch is closed. Jadi sekarang switch ini awak closekan. Okay, kita closekan switch ni. Apa yang berlaku? Kita closekan switch ni. So ada current yang mengalir ke tak? So ada current mengalir daripada mana ke mana? Positif. So positif ni current I yang mengalir. Bila ada current yang mengalir, so akan jadi ke mana? Ke atas kan? Betul tak? Ni ke bawah. Jadi soalan nak tentukan magnetic field. So kita gunakan right hand grip rule. Kan? Arah current ke atas kan sekarang. Jadi awak buat tangan awak ke atas. Macam ni. Ke atas. Ikut arah yang awak lukis current ni. Ke atas. Jadi macam ini. Macam ni. Jadi ni arah apa tadi? Not ataupun B. Yang tam ni arah B ataupun not. Faham tak? Arah B ataupun arah not. Okay? Jadi, lukis arah B kan? So arah B ni ke mana? Ke kiri. Ni arah B. Bermaksud not dia pun ke arah kiri kan? Not ni akan jadi sub. So arah B dia ke kiri. Boleh? Boleh faham? Okay, soalan ni pula. Okay, yang ini sebenarnya asalnya tak, awak kena lukis ni lah ya. Coil ni, awak kena lukis ni coil. Yang ni saya dah siap letakkan kat tempat awak. Saya tak letakkan kan, yang ni awak kena lukis balik coil yang sama ni lah. Okay, yang ni awak tutupkan lah switch dia. Okay, yang ni pula, dia kata draw an arrow inside coil Y to show the direction of the magnetic field inside coil Y due to the induced current. Kan dia kata tadi, bila dia bersebelahan, okay, flux ni akan terkena dekat coil Y. So maksudnya dia akan bertambah lah, flux dia bertambah. Kan? Flux bertambah, bila flux bertambah, dia nak oppose changes. So maksudnya, soalan ni akan menghasilkan flux yang, oppose. Maksudnya kalau kat sini S, akan jadi apa? Nak repel balik kan? S lah. Betul tak? S kan? Sini akan jadi S, sini akan jadi N. Jadi tangan awak akan jadi macam mana? Sini. Sebab S yang bahagian sini. Betul tak? Ni bahagian S, ni bahagian N. N ni arah B. So arah B awak in opposite direction, dia akan oppose. So arah B awak akan jadi ke arah kanan, arah B. Nampak tak? Ni arah B. Induce magnetic field. B. Nampak tak? Sebab flux bertambah, sudah nak repel balik, dia akan wujud S. So awak kena gunakan tangan dia akan jadi macam ni. So current dia ke mana? Nampak dia arah current ni semua ni? Ke bawah. Betul tak? Current akan jadi ke bawah. Okey? Ke bawah sekarang. Ke? Opposite dengan yang tadi. So ni adalah direction bagi induced current. Boleh faham tak? Okey? Boleh ya? Clear kan? Okey? Okey tak yang di ni? Boleh madam. Okay, good. Okay, next kita lihat pula, kita nak apply pula untuk loop ataupun coil. Okay. Bila dapat soalan macam ni, keluarkan info siap-siap. Okay, loop ataupun coil ni, radius tukar kepada meter siap-siap. Okay, nampak tak? Nampak semua? Okay, and then B dah ada. Maksudnya ni ada initial B. Plane of the loop perpendicular. So perpendicular maksudnya sudut dia sentiasa, nampak tak perpendicular ni? B plane maksudnya normal dia sama arah dengan B. Ke dalam ataupun keluar. Okay, sudut dia kosong degree lah. Okay, yang penting yang kat sini kita nak apply formula apa ya? Nak tengok apa formula kita nak apply. Okay, and then apa dah kita beri? Total resistance berapa? R besar 2.5 and then ada number of turns. Keluarkan saja semua. If the loop is removed completely to the right from magnetic field. So bila remove daripada magnetic field, B final dan kosong. Itu konsep awak kena keluarkan. Kena dapat. Awak kena faham konsep daripada soalan ni. Bila dia remove maksudnya B final dia kosong. Dah keluarkan ini, nampak tak apa yang berubah kat sini? B. Kan?
Jadi kita gunalah formula, nampak tak kat sini? Kita apply formula ni, list of formula untuk chapter ni daripada formula 41 sampai 53 untuk chapter ni. Banyak kan? Tak susah sebenarnya, just pilih saja formula yang berkaitan. Tadi yang berubah apa? B. So pilihlah B yang ni. So DB ni macam mana apa dia? B final tolak B initial over time. Tak susah kan? Senang je, tak susah ya. Jadi pilih formula nombor 45. Okay, so gantikan saja. Okay, nak cari indeks MF dan current. So, cuba buat nombor A ni. Formula apa tadi? E sama dengan, formula ada negatif kan? A dB over dt. Jadi area. Macam nak tentukan area pula? Diberi radius. Loop kita gunakan pi r square. Okey, pandai. Jadi negatif n pi r square. dB itu adalah B final tolak B initial over time. Sebab kita substitute the info. Okey, jadi 50 negatif 50 pi r 0.05 kuasa 2 B final 0 tolak 0.2 bagi dengan masa dia milisecond. Ingat ya, ni milisecond. Mili, jangan lupa tukar unit. 200 darab 10 negatif 3. So, dapat positif ke negatif? Ni negatif, ni negatif. So, dapat positif. Okey, awak akan dapat positif. Okey, positif ni maksudnya dia oppose the changing in B, decreasing in B. Kalau dia increase, awak akan dapat negatif itu. Jawapan awak adalah positif 0. Berapa? 3. Dapat tak semua? Saya kira. Okey, cepat sikit. 393 ya. Vote. Awak akan dapat positif. Kalau awak dapat negatif, awak positifkan balik. Sebab dia decrease. Kan? Bila increase, dia increase, ni decrease, so awak akan dapat negatif. Jawapan akhir awak kena positifkan balik. Faham tak? Faham tak? Kita cari magnitude dia. Okay, and then induce current dan direction dia sekali. Induce current daripada formula apa? EMF adalah IR. So gantikanlah saja I sama dengan E over R. So dapat apa? Gantikan 0.393 bagikan dengan R diberi 2.5. So awak akan dapat jawapannya adalah 0.16 ampere. Okay. So yang penting macam mana tentukan direction dia hari ni. Ni semua tahu kan, so nak tentukan I, dia sama EMF sama dengan voltage ya. Voltage ya, EMF dia adalah voltage. Jadi IR. So yang penting macam mana tentukan direction dia. Kita lihat balik. Apa yang bertambah, apa yang berkurang. Yang mana ni? Flux B bertambah ke B berkurang? Berkurang. Okey. So sekarang awak lihat balik tadi ni. Ni. Bila dia berkurang, loop tu akan menghasilkan B yang sama arah. Ni loop kan? Sama arah dengan B yang asal. External tu maksudnya B asal. Same direction as the external magnetic field. External magnetic field yang mana? Yang ni lah, external tu yang ni. Ni external, ni B external. So B induced, bila B dia berkurang, bila B kurang, loop tu akan create apa? Same direction. B induced in same direction. So bila same direction, sama arah dengan ni lah. Pangkah juga kan? Jadi dia akan jadi apa? Pangkah juga. Kita nak dapatkan balik. Sebab dia berkurang. Contoh dia berkurang jadi apa? Kosong. Kita nak dapatkan balik B tu. Kita tambahkanlah balik. Sebab asal B pada dia kosong kan dah tak ada. Tak ada, kita tambahkanlah balik. So kita gunakan apa? Tangan kanan tadi. B tu masuk. B masuk. Yang ni current. Yang jari-jari jemari awak ni semua current. Jadi B yang masukkan dalam page awak ni. Masuk dalam page itu. Page. Jadi current akan keluar sikit je clockwise. Clockwise. Faham tak? So akan jadi clockwise. Okay? I induce adalah clockwise. Okay?
Dia faham? Clockwise. Ingat tu je. Ingat ni konsep ni. Ni untuk loop ya. Untuk loop. Bila kurang, B induced akan menghasilkan same direction. Yang ni bila bertambah dia opposite direction. Okay? Boleh? Okay. Sudah. Okay, ni formula tadi lah. Okay, ni kita akan tengok pada formula ni. Kita lihat yang ni pula. Yang ni. Untuk rod tadi kan? Untuk rod tadi. Okay, keluarkan info. L dah ada. Ni rod PQ yang bergerak. And then velocity dah ada. Magnetic field. Keluarkan. And then apa? What is the direction of induced current in resistor R? Untuk konduktor kita gunakan apa tadi? Yang ni, Fleming right hand rule. Okay, yang dotted ni apa? Arah B. Arah B ke mana? B ke mana ni? Arah B ni? Up. B, up. Jadi, buat macam mana? B awak ni B. VBI. B awak keluarkan. Velocity ke arah, ni velocity ke arah kanan, B tu keluarkan. So, current akan jadi ke bawah. Ke bawah tu kat mana? Dekat sini yang kat bawah. Maksudnya yang kat bawah tu di sini. So, awak jadikan satu loop, lalukan dekat resistor. So, dia akan jadi clockwise kan dia clockwise? Clockwise. So, tapi soalan dia nak apa? Induce current dekat resistor. So, atas ke bawah? Ke atas. And then, explain your answer. Jadi, jawapan dia upward. Ke atas. Macam nak explain? Nak explain kita refer balik Fleming right hand rule tadi ni. Maksudnya, using Fleming's right hand rule di mana term tadi arah apa? Velocity, which is to the right. Nampak tak? Velocity di kanan. Nampak? Nanti saya akan bagi yang ni ya. Okay, saya akan share lah yang ni ya. And then first finger yang ni. Direction bagi B. Ke mana? Up. And then second finger. Direction bagi current. Daripada P to Q. Nampak tak? P ke Q. Okay? So akan dapat dia clockwise. Dekat loop ni akan jadi clockwise. Tapi dekat R adalah upward. Dekat R ini dia upward. Boleh faham tak? Okay? Boleh? Gunakan VBI untuk konduktor. Sebenarnya kalau konduktor ni tak semestinya dia konduktor tu macam ni kan bentuk dia. Dia boleh jadi konduktor tu macam ni. Ni konduktor dia bergerak ke bawah velocity. Contoh ni PQ. Magnetic field macam mana? Into the page. Dia bergerak ke bawah. Cuba buat tangan awak. Macam mana nak tentukan arah current? Kalau velocity dia ke bawah, B dia masuk. Buat macam ni. Velocity yang tak ke bawah, B masuk. So direction dia ke mana? From P ke Q ke Q to P. Ni velocity, tak adalah velocity. Ikutlah ke bawah. Ke bawah. B masuk. Macam ni. Ni awak page. Ni page awak. Kalau saya buat tegak macam ni kan. V dia ke B masuk tadi. Ini direction bagi current. Current mana? Kanan ataupun P to Q. Faham tak? Ke sini current dia. In this. Boleh? Kerana soalan dia tak bagi macam ni. Dia bagi bentuk macam ni. Dia lalu je dekat konduktor tu dia dekat macam ni. Okay, macam soalan fly high tu kan. Ada kan shuttle apa tu? Shuttle tu kan? Okay. So gunakan kaedah ni je lah. VBI. Okay? And then macam mana nak increase the induced current bila R kita fix kan? Induced current. Okay, kita sebenarnya nak explain ni tak susah. Awak just tengok saja formula bagi yang ni. Nampak tak? Yang ni apa? Yang ni. Formula ni kan? Okay, daripada sini EMF is equal to IR BLV. Sin theta. Theta ni sentiasa 90 degree. Kalau orang ikut ni, dia 90 degree kan? V dengan B 90 degree. Betul tak? 90 degree. Okay, soalan ni tak buat lagi. Nak cari apa nama? Resistance R. Okay, resistance R just gantikan saja dalam formula ini. Sudut dia 90 degree ya. Yang ni IR, so gantikan sajalah.
Okey, nak laju je sebenarnya ni. E sama dengan B, L, V sin theta. Theta 90 degree, ni aku gantikan IR. B, L, V sin 90. So gantikanlah I dah ada kan? 0.68. R, so gantikanlah B 1.57. L 0.3, velocity 4.2. So dapatlah nilai R. R awak akan dapat 2.91, betul tak? Soalan B. Okey. Okey, cepat sikit. 2.91 dapat tak? Unit apa? Ohm. Okey, and then macam mana kita nak increasekan apa? Induce current ni. I kita nak increasekan. Jadi yang ni kita fixkan. Jadi kita lihat daripada dia punya formula ni, kita boleh increasekan B, kita boleh increasekan length of the conductor, boleh increasekan velocity. So ada beberapa cara. Saya nak dua cara. So maksudnya cara dia sama ada kita increasekan increase B ataupun increase the length of conductor. Buat ayat panas lah. The length of the conductor ataupun kita increasekan velocity of the conductor. Okay? Boleh? Okay. Yang ni pula, banyak kan soalannya? Okay. Yang ni saya nak cover untuk rotating coil pula. Rotating coil ni keluarkan info number of turns. Kalau ada size ni maksudnya dia punya area, dia rotate maksudnya dia adalah rotating coil. Dia bagi angular velocity dalam RPM. Okay. So kena tukarlah. Okay. Ini keluarkan rotating coil. Area tukar siap, meter square, and then omega ni. Tukar unit dalam radian per second. Okay? Tukar dalam radian per second. Okay? And then okay, apa lagi diberi? B 40 darab 10 negatif 3 mili kan? Tesla. Okay, soalan pertama maximum flux. Okay, apa formula flux tadi? Ingat lagi tak formula flux tadi apa? Flux sahaja, tapi maksimum. Nampak? Ada N. BA. BA sahaja ke? Yes. Ya, sebab daripada formula flux sama dengan BA cos theta. Kalau flux tu maksimum bermaksud dia adalah BA sahaja. Ramai student dia confused. Dia kena darabkan dengan N. Itu adalah flux linkage. Dia tak sama dengan maximum flux. Jadi maximum flux adalah BA sahaja. Okay? Maximum flux adalah BA sahaja. Faham tak? Tak perlu darabkan dengan number of turns. Kalau awak darabkan dengan number of turns adalah flux linkage. Faham? Darab saja. B 40 darab 10 negatif 3 darabkan dengan apa? Area 0.06. So dapatlah jawapan. Okay? Berapa? 2.4 darab 10 negatif 3 Weber. Okay, satu bagi jawapan ya. Sebab nak jam masa. Okay, nombor 2. Voltage produce. Voltage ni apa? EMF. Kita belajar chapter ni EMF ya. Jadi EMF tu ada voltage produce. Bila coil plate max angle 30 degree. Macam mana nak? Kena lukislah. Macam tadi kan? Kita nak gunakan apa? Formula apa? Formula mana tadi? Formula yang ini. Yang ni. Formula diberi NAB omega sin omega T. So awak jangan gantikan T ni. So dia ada theta. Theta ni awak kena tentukan angle antara B dan A. Normal dengan A. So dia guna formula ni je. NBA omega sin theta. So awak kena tentukan theta dahulu. So lukis dulu arah B. First step, lukis dulu arah B. Arah B ke arah, kita anggap biasa arah B tu biasanya ke arah kanan saja. And then coil yang membuat sudut, plane dia nampak tak? Plane coil tu membuat sudut 30. Plane, ni plane, dia membuat sudut 30 degree dengan B. Itu bukan sudut yang kita nak. Betul tak? Kita nak sudut yang normal je, normal ni. Tak normal tak ni? Berapa? Theta dia. 90 tolak 30. Ni konsep yang awak kena tulis. Dalam exam, konsep ni yang kena awak tulis. So berapa? 60. Baru kita apply formula bagi apa? Induce MF in rotating coil. Jadi E adalah
NBA omega sin theta. Jangan gunakan omega T. Theta yang kita nak gunakan theta ini. Faham tak? So gantikan. NBA omega N berapa? Omega kita dah kira tadi, omega ni. So gantikan sahaja. Okay? Maksudnya N berapa N? Dan baru kita gantikan N dia. 250 B 40 darab 10 negatif 3 omega 52.36 sin berapa? Sin 60 betul tak? Sin 60. Okay? So dapat jawapan. Okay? Boleh? Okay, jawapannya adalah 27.2 volt. Unit dia volt ya. Yang ketiga pula, nanti sangat ke? Sebab saya nak cepat ni. Baru habis, baru tak habis lagi. Okay. 3, maksimum. Di maksimum ni baru kita gantikan MGA omega saja. Maksimum maksudnya theta tu 90 degree. Nanti awak gantikan saja lah ya. Maksudnya tak perlu sin 90 adalah 1. Okay, awak gantikan saja. Awak akan dapat jawapan dia adalah, apa saya bagi jawapan Okay, sekarang kita masuk konsep yang seterusnya. Ini last konsep. Okay. Tadi pun kita start lambat, kita mungkin habis lambat sikit je lah. Okay. Ada dua konsep yang awak kena tahu, self-inductance dan mutual inductance. Yang dekat, tu boleh ya? Saya laju ke? Okay ya? Yang dekat ni. Okay. Okay, self-inductance simbol dia adalah L. Mutual M. Jadi yang L ni maksudnya diri sendiri yang menghasilkan induced current. Okay, ni different definition. Okay, the same coil. Yang ni kalau ada dua coil. Okay, jadi yang ini definition. Daripada definition dia, sebenarnya definition ni semua ada dalam dia punya list of formula ni. Nampak tak definition dia? Diberi definition bagi self-inductance saja. Okay? Okay, so negatif tu untuk dapatkan formula, dapatkan L ini ada banyak formula dia. 1, 2, 3, 4 kan? Ni by definition. Ini general. Sebenarnya definition dia E sama dengan negatif L di over dt. Maksudnya the change of current in the same coil akan menghasilkan induced EMF in the same coil. Jadi kita nak dapatkan L, dia diberi nilai EMF, diberi change current, kita boleh guna formula ni. Jadi L ni kita just moduluskan sajalah. Maksudnya negatif ni kita abaikan lah. Dapatkan self-inductance. Okay, ini adalah dia punya general formula untuk self-inductance. M flux ni apa tadi? Apa dia M flux ni? Linkage. Pandai flux, linkage ataupun apa? Ataupun? Pandai total flux. Dalam soalan pre hari tu dia dah bagi total dah. Maksudnya awak tak perlu dengan N lagi. Okay? Okay. Jadi ini formula untuk coil pun dah ada dalam list of formula. Okay, untuk mutual pula, dia ada dua coil. Sama ada coil tu bersebelahan ataupun coil tu in the same axis. Maksudnya solenoid ada number of turns dia, tengah-tengah ni pun ada coil. So maksudnya sama ada bersebelahan ataupun in the same axis. Kita gunakan mutual inductance M. Okay, jadi nampak tak sebenarnya formula dia sama. Okay, dia adalah, tapi sebab ada dua, okay, kita gunakan di I, kalau E dia satu, current dia adalah daripada coil yang kedua. Kalau EMF dia dua, current yang berubah tu daripada coil yang pertama. Faham tak? Dalam list of formula tidak diberi yang ini. Dia hanya beri ini saja. So maksudnya awak kena wujudkan sendiri formula ni. Kalau mutual, EMF satu dihasilkan daripada perubahan current dalam coil yang kedua. Induced EMF 2 dihasilkan daripada perubahan current dalam coil yang pertama. Sebab dia bersebelahan. Okay? Okay, yang ni pun tak ada. Yang ini sebenarnya daripada sini juga. Yang ni awak tengok kat sini, balik kat sini tak ada kan? Dia hanya bagi general. Jadi maksudnya daripada general ni sebenarnya daripada sini flux berkarakteristik dengan current. Current bertambah, flux bertambah. Sekarang awak dapat formula ni. And then awak just buat untuk mutual. Mutual, current daripada coil kedua akan menghasilkan perubahan flux dalam coil yang pertama. Nampak tak? Kalau self,
Ni kalau sini satu, satu. Faham tak? Kod yang sama. Yang ini, kalau atas satu, bawah ada dua. Kalau ada dua. Itu beza dia tu. Okay? Boleh? Yang ni semua just guna sahaja. Okay? Okay, so kita lihat. Okay, yang ni L ini ataupun M, sama je ya. Formula M dengan L ni, okay, dia depends kepada apa? Dia bukan depends kepada flux ataupun current. Dia depends kepada dia punya shape dia. Number of turns, nampak? Number of turns and then length ataupun radius. A ni adalah pi r square. Kalau pi r square radius dengan radius ni sama. Okay? Radius sama. Okay, yang ini tak sama lah ni length. Solenoid ada length dia, length bagi solenoid. Yang ini L ni. Area ni pula, area bagi coil yang dibuat ni lah. Area dia pi r square. Kalau dia akan bagi radius dia lah, coil solenoid ni kan. Area kan. Okay. So, ni yang ini apa penting ya? Apa yang menyebabkan faktor yang menyebabkan pertambahan L ni. Kita boleh tambahkan L ni, increase L dengan increase the radius, decrease the length. Maksudnya dia depends kepada shape dia, area dia lah, radius lah. Okay. Yang ini tak ada dalam penulis besar. Yang ni kalau kita masukkan benda dalam ni lah. Okay. Macam elektrik kan. Ni kita tak gunakan lah yang ni. Okay. So inilah yang kena faham ni. Kalau soalan tanya macam mana kita nak increasekan inductance ataupun M ni. Nak tambahkan nilai dia. So ni ada. Length, area, number of turns. Okay. Okay, and then so ni kita just guna saja formula yang dibekalkan. And then unit dia jangan lupa, unit dia sama ya. M dengan L ni adalah Henry. Okay. Okay, kita buat satu soalan ni dulu, tengok. Okay, soalan famous lah, soalan biasa keluar. Kita lihat. Soalan, keluarkan info. Area dah ada. Solenoid kan? Solenoid. Kita akan pilih formula untuk solenoid lah. Length, dah ada. Keluarkan length, tukar unit, siap-siap. I, 3.4 ampere. Okay, yang pertama cari L. Kedua cari U dan E. So kat sini, kita lihat. Diberi A, L dengan I. Nampak tak? Ada 3 formula ni kan? Atau ada 4 formula kan? So kalau diberi solenoid macam ni, kita diberi area, diberi length, so kita pilih formula yang ada, yang berkaitan lah yang ni. Faham tak? Okay, kalau yang ini kalau diberi nilai perubahan current, baru kita guna formula ni. Diberi indis NS, baru kita guna formula ni. So kita kena dah biasa dah dengan formula yang sesuai lah yang kita nak pilih. Jadi kita guna formula yang mana? Nombor 4, 1, 2, 3, 4. So L solenoid ni, betul tak? So gantikan, cuba gantikan. L sama dengan mu naught N kuasa 2 area over length. So gantikan. Mu naught ni ada dalam list of constant. Berapa? 4 pi kan? Darab 10 negatif 7. Betul tak? Betul? Okay. Sikit lagi ya. Okay. And then N. Dah ada kan N? N tak keluar kat sini ya? N. N berapa? 400. So gantikan 400 kuasa 2 area. Area dah dalam milimeter. So kan satu lah. Nampak? Sorry. Apa area? Okay. Ada nak kira? Length 0.2. So dapatlah jawapan. 1.8? 10 negatif? 3 unit? Apa unit dia? Henry. Okay. Energy stored, kacang dia. U sama dengan half Li square. So dapatlah jawapan, gantikan saja ya. So awak akan dapat jawapan. L ni ambil L yang atas ni lah. Awak gantikan, awak dapat jawapan dia. Gantikanlah. I kan dah ada semua, nampak tak ni? I semua dah ada. Okay, L. Okay, so dapat jawapan dia apa? 1.05. Dapat tak? Unit dia jangan lupa. Energy. Apa unit energy? Joule. Okay, nampak tak? Jangan lupa unit. Jangan salah unit. Okay? Walaupun awak dapat jawapan yang betul, unit tak betul. So, tak ada markah sebab dia adalah jawapan unit. Ataupun gantian jawapan unit. So, gantian ni kena tunjukkan. Okay?
And dia pula in this MF in the solenoid. Bila current drops uniformly to zero. So maksudnya untuk C ini, awak kena tulis info apa? Current drop. So maksudnya yang final tu akan jadi kosong. Initial tadi berapa? 3.4. Okay? So ada change in current kan? So masa dia 55 darab 10 negatif 3 second. Okay, formula mana yang kita gunakan pula? Yang ada inilah. Nah ni. Kan ada list formula tadi. Mana list tadi? Ada semua kat sini kan? Nampak tak ni? Awak cari apa? E kan? So nampak tak? Kita pilih pula formula yang sesuai nombor 48. Okay? So gantikan sahaja. Alright? So gantikan EMF induce negatif R di over dt. So di over dt tu apa? Tolak apa? Apa tolak apa? I final tolak I initial. So gantikan R yang ambil yang bersih tadi kan? 1.82 jadi 3 di I final kosong tolak 3.4. Masa dia jangan lupa tukar dalam second. 55 darab 10 negatif 3. Boleh faham tak? Okey. Boleh? Okey. Okey semua? Okey, jawapannya adalah 0.113. Dapat? Unit dia? V. Volt. Okey? Boleh? Okey, kita lihat. Nampak tak ni semua dah ada formula dia kan? Pilih saja. Nampak tak? Sekarang ni awak dah kena biasa formula apa yang awak nak gunakan. Boleh? Semua dah ada kan? Tak susah kan? Senang je kan? Betul tak? Betul tak? Okey, sikit lagi. Ada 2 soalan je. Okey. Boleh tak kita buat 2 soalan ni? Okey, good. Okey, kita lihat. Keluarkan dulu bila awak dapat soalan macam ni. Nampak tu coaxial solenoid. Coaxial ni maksudnya dia dalam axis yang sama. Coaxial tu dalam paksi yang sama. Itu maksudnya coaxial. Okey, keluarkan info. P dan Q have 600 yang tiada. Itu maksudnya MP dulu. So ini untuk P, ini untuk Q. Keluarkanlah MP and Q. And then current of coil P. Maksudnya dia bukan IP kan. Label IQ. Okey? Kemudian apa lagi? 160 microweber ni untuk P. So, flux. Dia kan? Weber tu flux. Kalau Weber tu maksudnya dia adalah flux. And then untuk Q pula 104. Dah keluarkan? Micro ni kita akan tukarlah. Okey, soalan pertama self inductance bagi P. And then mutual inductance bagi kedua-duanya. So formula yang mana? Self inductance. So maksudnya kalau self inductance dia kena sama atas bawah. CDP, P, P, P. Faham tak? Kalau mutual saja nanti kita kena bezakan. Okay? So, kena formula apa tadi? L, P and flux over I kan? So maksudnya N tu kena ambil yang P punya, flux P, I dia pun IP juga. Okay kan? So ganti kan? MP jangan silap ambil ya. Bukannya 300, flux P 180 micro. Tukar kepada Weber. Micro negatif 6 bagi dengan IP. Okay, berapa dapat? 0.0432 ataupun 4.32 darab 10 negatif 2 unit. Pandai semua dah cakap dah kan? Okay, nombor 2, mutual inductance. Okay, sekarang ni awak formula dia sama tapi awak hanya ada IP. So samanya tak soal ya? Ni IP, atas mesti apa? Mesti apa atas? Kalau mutual. Dia beza ya? Flux dia mesti tak sama dengan ni. Dia mesti Q. Faham tak? Q. Itu beza di antara self dengan mutual. Kalau self dia kena semua sama. Sebab coil yang sama. Kalau ni coil yang berbeza, current daripada coil P akan menyebabkan perubahan flux dalam coil Q. Itu beza dia. Kita katakanlah NQ kita ambil yang untuk Q pula 300. Flux dia pun kita ambil 104 micro
bagikan dengan IP. IP sama. Okey? Boleh? Okey, boleh semua? Okey, so apa jawapannya? 0.apa? 0.0128? Ya. Betul? Salah? Betul? Betul. Unit dia sama kan? Henry ataupun 1.248 darab 10 negatif 2 Henry. Unit dia sama ya? Henry juga. Okey? Boleh? Okey, last sekali. Nampak? Last sekali. Keluarkan. Tukar unit dah siap. Ni solenoid satu saja. Satu solenoid kan? Satu solenoid. Okey, sorry. Ini untuk solenoid diberi number of turns 1200. Kemudian second coil. So maksudnya second coil tu dia letakkan tengah-tengah ni sebelah. Kalau dua coil maksudnya muncul lah. Kalau dua coil maksudnya dia muncul. Okey? So N coil. Apa kat N coil? So cari N. Formula apa yang nak gunakan? Pilih. Nampak tak? Mana formula dia? Nombor berapa? Nombor berapa? 53. Kan? Susah kan? Senang je kan? Tu sahaja. Line semua dah kan? Jadi formula apa? M sama dengan mu naught N coil N solenoid area over length. So formula dia adalah mu naught M N1 N2 area over length kan asal dia. Jadi kita dia berkata N1 tu ada coil N2 solenoid area dengan length. Area cari panjang. Macam tu je kan? Faham tak? Pi r square. Mu naught jangan lupa. Jangan salah pilih mu naught Mu naught apa? Pi darab 10 negatif 7. N coil 400. N solenoid 1200. Area pi r. Kuasa 2. Jangan awak kuasakan 2 pi sekali ya. Jangan ya. R saja kuasa 2. Betul tak? Length 0.15. Okey, apa jawapannya? Apa? 7 point? Ada yang dah kira? Apa? 7.89 dapat tak? 10 negatif? 3 unit? Nampak? Dah settle chapter ni. Faham tak? So maksudnya sekarang awak kena faham, tengok awak dah biasa dah formula untuk chapter 5 ini daripada 41 hingga 53. Okey? Ingat lagi yang ni, flux ini kenapa? Nucleus direction bagi B dengan A. Okey, itu yang penting. Nanti saya akan share balik yang ni ya. Jawapan ni ya. Okey semua? Okey. Okey kelas. Saya rasa kita pun dah dah lebih masa. Okey, so terima kasih di atas kehadiran walaupun sikit je sebab saya faham ada yang tak balik lagi kan. Okey, so minggu ni last lah kan, maksudnya awak kena struggle lah. Minggu depan dah exam kan. Okey, terima kasih semua. Bye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.